tanya adalah untuk tanggal 25 April kita semua udah bisa KYC buka sampai tanggal 8 Mei. Nah, setelah listing kita udah bisa jadi token di exchanger-nya ya. Jadi untuk tanggal 25 sampai tanggal 8 itu kita ada waktu untuk membuat semua orang KYC buka ya. jelas？ OK， 然后我继续啊 ，OK， 然后我们的币，等一下，你先不要先，我先说完这一句就 OK 了。因为我看到市场有很多人误会，就是说我们的这个注册量3000多万个，就是每一个用户都有的拿100枚，不是的，我们只限制在1000个用户而已，1000位用户，就是说是总共11枚，不会再增加了，就总量就是 register 拿到的100 coin 是11枚。然后我们去做这个 marketing 的推广啊，去推广这个邀请这个啊，也是11枚，总量是20亿。20亿呀？就是另外10亿是 register 的，另外10亿只是推广。OK， untuk mungkin ada sedikit permasalahan tentang register member yang ada tertera di homepage itu sekitar 36 juta kan. Nah, untuk sekarang, company itu kebanyakan yang register tanpa KYC itu yang akan diluluskan, di-approve sebanyak 10 juta saja. So, untuk 10 juta itu setiap orang akan dapat 100 token. Dan untuk marketingnya yang setiap kita dapat 3 token itu juga sekitar 10 juta. So total value yang disupply tokennya ada 20 juta saja. OK， 好，然后最后一个讲解啊 ，OK 好。那如果说5月8号过后，我们的注册量没有超过1000万的话呢，我们的币是不是可以继续推广？是可以，但是不会像之前这样子，就是给100个币，可能就是给10个币。可能20个币、30个币，就是我们总共你看我算一下给你看如果我们的注册量是总共是900万而已，对吗？因为我们是针对1000万个用户，那另外还有100万的用户呢，怎么办呢？就是总共就是还有1亿枚嘛，还有1亿枚的币还没有去分发给到全部的用户嘛，所以5月8号过后呢，我们就会去继续推广，但是这个时候我们推广的币可能是10枚或者是50枚。那么这个时候就不是100万用户了，可能是200万、300万，因为它的币量少了嘛，但是用户量增加因为这个如果说我们给100枚的话，这个也会影响到市场的这个价格还有波动到时候这个不止。Oke, untuk target yang pertama nanti kan 10 juta member. 10 juta member untuk setiap orang kan 100 token. So, untuk sampai sekarang dilihat dari semuanya kan cuma terdapat tidak mencapai 10 juta dan setelah tanggal 8 Mei mungkin akan dilanjutkan lagi kalau tidak mencapai 10 juta. Dan setelah tanggal 8 itu kita masih bisa refer orang untuk dapat token ini tapi tidak mendapatkan 100 token lagi. Kemungkinan bisa 50 token, 30 token, dan selanjutnya akan dihitungkan ya. Dan di waktu itu bukan cuma 10 juta member saja, karena udah kebagi kan dari 100 token jadi dibagi 2 orang, jadi 1 orang dapatnya 50, dan member itu kemungkinan bisa double, jadi 10 juta jadi 20 juta. Oke? 呀 ，OK， 好，然后他们这边还有问题吗？问一下。Di sini masih ada yang bertanya, ada pertanyaan yang mau ditanya untuk total supply token yang dikeluarkan CTC-nya. Boleh dibantu dibaca obrolan itu, saya ada 4 pertanyaan. Oke. Baca, Leon. Okay, this already have 4 questions. Yeah, okay. I will explain one by one. Ask one by one. Yang satu apa ya?
itu saya kelihatan nomor 3 dan 4 ya. Yang pertama apa ya? Di scroll dulu ke atas itu. Okay, Leon, he asking if verified member is exceed more than 10 million, what will company do? Did this reduce the provision for each registration to less than 100 CTC, or increase the supply as much as possible as the original plan? OK， 这样子回答啊 ，OK。如果说我们的用户在5月8号过后呢，已经有1000万个的注册量过后呢，那么这个币就停止了，就不会再发放了。也就是说，先到先得啊，谁最快 KYC？就是我们如果说假设我们的实际用户量是有1500万，啊，我们的实际用户只有1500万，但是我们只给1000万而已。如果是5月8号之前，我们只给1000万。So untuk jawaban ini seperti yang kita targetkan member kita 10 juta. Kalau member kita mencapai 15 juta atau lebih, itu akan siapa yang cepat, siapa yang dapat dulu, dan setelah 10 juta akan ditutup, sudah tidak supply lagi. Oh, basically now. Okay. So wait, basically now there is no 10 million yet, right? Not yet. According sekarang, untuk sampai sekarang kemungkinan tidak sampai 10 juta karena yang diperhitungkan semua yang real KYC kemungkinan tidak mencapai 10 juta. So tanggal 8 Mei nanti akan dilanjutkan lagi untuk yang real. So sampai sekarang belum lagi mencapai 10 juta. So jadi itu masih terlalu jauh dari 10 juta. Mungkin bisa disebutkan mungkin cuma 5 juta. Sampai sekarang yang KYC yang real ya. Got you. Thank you. Oke, jadi menjawab ya pertanyaan Pak Anies. Ya, ini mungkin menjawab pertanyaan yang 1, 2, dan 3 juga ya. Pertanyaan 1 dan 2. Jadi untuk saat ini tidak perlu dikhawatirkan jika melebihi 10 juta. Karena berdasarkan data yang mungkin mereka cek secara sistem di background sistem mereka, mungkin dari yang 37 juta yang tertulis itu hanya kemungkinan sekitar 10-15% yang real KYC. Kenapa serendah itu? Karena di China itu banyak sekali yang KYC-nya tidak benar atau mungkin pakai akun robot dan sebagainya, sehingga istilahnya kita sebut sebagai akun bodong. Sehingga akun bodong itu hanya memperlihatkan jumlah member registrasi, tapi KYC realnya sangat rendah. Jadi company sudah melihat sekitar 10-15% dari yang tertera total. Jadi kalau 37 juta kali 15% mungkin baru sekitar 5-6 juta member yang real KYC. Memang Indonesia terlihat lebih tinggi secara persentase real KYC karena mungkin orang Indonesia lebih organik, ya, tidak banyak menggunakan akun bodong ataupun menggunakan sistem-sistem robot dan sebagainya. Jadi tapi secara keseluruhan tidak perlu khawatir. Sampai saat ini dia memprediksinya memperhitungkan sekitar 5-6 juta yang real KYC, artinya 5-6 juta. Kalau misalkan kita bilang misalkan 6 juta kali 100 token berarti baru 600 juta. Ya, itu yang untuk orang yang registrasi. Artinya masih tersisa 1,4 miliar token untuk didistribusikan. Dan untuk yang jumlah akun bonus 3 akun itu pun juga diperhitungkan masih mencukupi. Makanya mereka sampai punya planning bagaimana kalau sampai tidak mencapai 10 juta, tentu saja mereka sudah menyiapkan program untuk dilanjutkan, bukan untuk di stop, karena mereka melihat ini mungkin verifikasi kita dari tanggal 25 April sampai tanggal 8 Maret, kemungkinan besar itu masih belum mencapai 10 juta orang, sehingga mereka mempersiapkan program lanjutan untuk KYC lagi, memberikan airdrop lagi, cuman mungkin tidak sebanyak yang saat kita di awal, sebelum tanggal 8, kita bisa mendapatkan 100 CTC, tapi mungkin mendapatkan setengahnya, sekitar 50 CTC, begitu juga dengan bonusnya. Jadi dia halving setengah, karena ini untuk mencukupi kuota sampai 2 miliar token itu habis. Ya. Dan yang pertanyaan yang kedua, harapan tidak dilakukan rebutan, bukan tidak rebutan. Jadi setelah dibuka tanggal 25 April, tentu saja orang yang sudah lolos KYC pertama yang mendapatkan 100 CTC. Ya, jadi memang
duluan, tapi tidak perlu rebut-rebutan stok karena limit stoknya itu masih mencukupi dengan perhitungan prediksi yang saat ini terjadi. Ya, jadi dengan asumsi stok itu masih banyak, jadi tidak perlu rebutan, tapi siapa yang duluan tentu saja dia yang dapat duluan secara nilai CTC-nya. Leon, the second question is about hello, Leon. Yeah, I'm here. Okay, the second question they are hoping that there will be no KYC scramble or in a rush because the KYC scramble can make a chaos in the market. So this is what is the method or the mechanism that going to happen after 25th of the April. Is it the first come first serve of course, but the quantity is still fulfilled for this verification, the second verification. OK， 琳娜，你这边帮我做那个中文翻译给我们的高层懂一下。Ini langsung Zoom sama. Coba ngomong sekali lagi. Oh. 中文。喂，你好，我是Leon, I 你好。text the question in the column chat column. Can you see? Kamu tanya apa? Dia suruh saya yang jelasin. I translate in Mandarin also. Can you see, Leon? Yeah, no, I know. I mean is you talk about with the Indonesian language for your member know. After that, Lina will translate for the Chinese for my officers know. Ya, dia berharap verifikasi tahap kedua pas dibuka tanggal 25 April itu tidak terjadi rebutan, karena kalau terjadi rebutan itu akan kacau di market dan nanti banyak orang yang berasumsi rebutan itu mereka tidak dapat seperti itu. Jadi mereka berharap tidak ada sistem rebutan atau tidak adil, Pak. Ya, jadi mereka merasa nanti kalau rebut-rebutan ada yang tidak dapat itu tidak adil. Dan Untuk jadi saya jelaskan kedua. bagaimana mekanismenya. Sekarang kan dia ada tahap pertama， 他的意思是说他们就第一波已经是注册完了，就拿到了。第二波的会影响到他们不公平，可以第二波的人拿到这个 KYC 的数量的币吗？这个等一下我来回复。只有这个问题吗？那我来回复一下好了哈，因为我发现印尼团队他们会担心的点，是因为他们看到账面上在小 APP 出席 KYC 是3700万人数，那因为印尼团队不知道，其实这个数字有很大的数字，可能大概有3000多万的数字都是刷子就是有一些技术者有些技术者他们会用一些技术来刷要入币。那原则上我们公司在这边可以跟大家担保，现在实际上真实的 KYC 数字大概是4到500万人，所以可以保障印尼的团队的领导们，他们基本上在4月25号开始 KYC， 每一个人他们所努力的事情跟他们获得的积分是不会改变的，而且还有很多的时间可以加紧去推广他们的团队。你帮我翻译一下跟他们讲。So dia juga ngomong ini maksudnya dari kemarin sampai sekarang yang tertera di homepage-nya yang 37 juta itu semua kebanyakan tidak real, tidak benar ya. So untuk sekarang yang Indonesia dia udah lihat kita gak usah khawatir. So yang kita ada real KYC pasti bisa dapat, dan setelah tanggal 25 sampai tanggal 8 akan dilanjutin untuk KYC lagi dan semua akan dapat, tidak usah khawatir. OK， 来，我再讲，他讲完了吗？讲完了。OK， 我来讲啊，这是你刚刚那个问题啊。他们说是5月8号过后拿到的币量会少，会觉得不公平是吗？OK， 首先一点啊。就是我们在5月8号之前呢，我们在3月份到现在，我们也是，就是包括我们印尼团队的，还有包括我们这边所有的领导，都有在努力的推广，努力的做铺垫。但是有些人他们没有兴趣，对吧？所以5月8号过后，如果说我们每个人都给到他们100个币的话，是对我们前面的这些会员还有我们这些老领导是不公平的。为什么？
因为如果一张币这个它的币量是一样的，它会影响到这个市值，它会影响到这个币的价值。到时候我们手上拿到的币，它就会变得一文不值。请问他们要吗？再加上一点就是，我们前期是已经有大力的，就包括我们这边印尼团队的领导们，也是有在去努力的推广。可是有些人他不相信，那为什么还要觉得不公平呢？前期做的不相信，就感觉到不公平。对呀，没有，来，这个我讲，来，利亚我讲，利亚你要讲的，我要讲给他们听，然后你要讲现在要做是什么，不要给他们担心的是什么。对，来，利亚我来讲，你听我讲好，简单来讲就是他们所担心的事情，依现在我们得知的数据是绝对不会发生。那为什么我们？因为我们就知道真实的数据，所以我们才很大力的让印尼的领导们有信心的推广。那好，你要跟他们讲出一个逻辑，虽然我们是5月8号正式上线可以买跟卖，可是我们是提早开放在4月25号，让原本相信的人你就赶快先注册。你听得懂我的意思吗？对，你要这样跟他们讲，他们才不会去。Okay. 好，对，好，你先讲。就是yang kenapa dia lebih awal tanggal 25 buka untuk KYC karena dia mau memberikan keyakinan kepada orang yang yakin sama Tantin. So tanggal 25 kalian secepatnya untuk melakukan KYC karena dia percaya Indonesia semua KYC-nya real pakai KTP ya. So yang selanjutnya nanti dia akan memberikan selanjutnya punya CVC. So yang merasa tidak adil itu tak apa. So selanjutnya akan dapat KYC terus dari Indonesia punya member semua itu real punya member. So kenapa dia sekarang follow up kita punya grup karena dia tahu Indonesia buat semua KYC ya benar, tidak termasuk di China kan. Okay. Excuse me, mohon dibisukan yang banyak suara itu. OK， 你在说，我在跟你翻译。Mohon dijawab yang di grup itu bagus pertanyaannya. Ketika nanti ada perpanjangan karena kekurangan yang user real, bagaimana tentang penjualan di market apa berlanjut karena promo masih terus berlanjut? 他的问题是什么？他问的是，如果在第一波的同步的 KYC 的人没有达到那个数据的话，第二波的会减少，就对他们第二波的就拿到比较少了。好，我这样解释给你听，你听完再讲不用马上翻译。你跟他这样子讲说，其实任何做市场的人，你提前推广是因为你相信嘛。那很多的人他是还没有看到交易所上线，或者是他想要等到5月8号才正式相信。基本上这种人这个时段进来，他们是不会去跟我们瓜分到任何的东西的，因为相信的人，我们有提前跟你们说我们什么时候开始高级 KYC， 你听得懂我的意思吗？是，意思是说先相信的就先拿到比较多。对，你先相信的人，对，没错，你先相信的人，你一定，因为不可能在4月25号就全球1000万人注册，这是不可能的事情。如果在4月25号就1000万人注册，那么我们花钱做预算或在别的地方推广都是无意义的。所以真实的 KYC 数字我们目前是知道的，你听得懂我的意思吗？对，你可以这样子跟他们反映。所以基本上大家的权益，你想要维持，其实你要做的第一个动作就是把你的团队辅导好，叫他们4月25号的时候赶快去 KYC。然后不相信的人，这个时候他4月25号他也看到了。团队印尼的领导们再去辅导这些不相信的人也赶快进来，这样子他们团队的裂变数字才会更快更高，他们才会获取更多的币。那他们最想要在意的问题是他们的100颗币会不会减少？原则上
没有减少的问题，就是100颗币一定会拿到，然后他们推荐的奖励也一定会拿到，只有在5月8号以后才相信的人，他们这个时候注册才会少拿。可是如果在5月8号，我们1000万的注册用户就在我们这个团队或者是印尼的团队，我们把它达成，基本上5月8号的人进来是分不到我们的币的。Oke. Nah, saya kata Bapak ya. Untuk sekarang dia bilang bagi kita member yang percaya, kita daftar di sekarang di tanggal 25 sampai tanggal 8 itu akan dapat CTC yang sekarang kita dapat 100 sampai referral 333. So untuk yang tidak percaya atau terlambat setelah tanggal 8, nah itu akan berkurang karena dia telat atau dia tidak percaya. Nah untuk dia untuk kedepannya sekarang dia membutuhkan kita semua dealer itu membuat planning sebanyak-banyaknya untuk tanggal 25 sampai tanggal 8 ini. Sambil di sini komunitas dulu. So untuk tanggal 8 nanti akan berkurang. Iya, pasti tidak adil bagi orang yang setelah tanggal 8. Ngerti? Bu, mau tanya Bu? Ya. Ya, silakan. Ini nanti kan, misalnya koin saya nih, misal ya, koin saya ada 30.000 koin gitu. Okay. Jadi kalau kita lulus KYC, apakah 30.000 koin tadi memang udah bisa UT kita, atau nanti setelah yang di bawah-bawah kita KYC baru koin dijadikan semua? OK， saya tanya ya，这个问题是他问呢，就是比如说他现在在他的电话已经看到了33万的 CPC 的币了，就是他现在目前在电话有看到的3万的 CPC， 比如说他等到8号过后，这个3万是要等他的下面 KYC 了才拿到这个3万呢，还是马上已经拿到3万了？好，那我来回答。要等他下面 KYC 他才拿得到。对，好，我这样子回答丽娜你就懂了。所有的真实的得到的币数，多是要等他的每一个去推荐的推广者注册完，并且在我们的交易所完成高级 KYC， 才会有得到这些币。那为什么前面会先出这个 APP， 让大家先知道它的积分是多少？所以他们可能就误解说，那我在第一次的 KYC 就有这么多币，后面会被人家抢。好，这个事实上是因为在5月8号之前，因为前置的时间很久。那如果我们没有先出这个 APP， 先养成每一个注册用户 KYC 的习惯，基本上到5月8号我们才推的话，那谁做市场都没有用了。你听得懂我的意思吗？你听得懂我的意思吗？我跟他解释啊。对。Kak, ini yang dijawab dari sana. Tadi di handphone Ibu udah dapat 30.000 CTC, itu tidak dapat dulu. Setelah member bawah Ibu semua udah terdapat KYC, berapa orang, dan itu akan yang realnya baru bisa dapat CTC. Paham? Paham. Berarti setiap kita yang KYC, sudah selesai KYC, yang masuk, yang real itu yang 100 dulu ya? Ya, betul. Jadi setelah ini tanggal 25 nanti, semua orang harus di-scan dulu, di KYC dulu, baru benar itu CTC yang Anda dapat. Ya, yang 100 aja dulu berarti ya, Bu. Nanti setelah anggota di bawah mitra kita selesai KYC, baru mana real, baru itu yang masuk ke dalam dompet kita kembali. Ya, betul. Oke, makasih Bu. Itu kan jelas. Ya. Ya, izin tanya, melanjutkan pertanyaan Ibu tadi. Ya, silakan. Ya, jadi yang mendapatkan CTC adalah ketika semua member kita itu sudah melakukan KYC. Sementara ketika real KYC. Sementara ketika kurang nanti dari 10 juta artinya kan diperpanjang. Berarti ketika tutupnya itu kapan? Sehingga kita tidak bisa
Tutupnya sampai 10 juta, mencapai 10 juta baru tutup. Oh, berarti itu termasuk juga kita akan bisa menerima seluruhnya yang real name berarti ya? Ya. Jadi semua hanya mendapatkan 100 dulu. Ya. Sehingga ditutup pada 10 juta user yang real name. Begitu ya? Ya. Pokoknya setelah 25, semua orang scan muka itu baru dapat CTC yang real. Oke, siap. Pertanyaan sedikit. Sebentar, kita clearkan dulu yang ini. Sepertinya ada salah paham di sini. Coba Bu Lina mungkin begini, dipastikan dulu. Barangkali maksudnya adalah kita dapat 100 ketika kita selesai KYC. Tapi kemudian member kita ada yang selesai KYC langsung masuk 3. Barangkali seperti itu. Coba dipastikan dulu. Betul. Ya betul Pak Anies itu. Maksudnya betul, Pak Anies. kita sendiri udah real KYC, udah scan muka. Ini yang tanggal 25 kan perlu scan muka ya. Setelah scan muka, Anda dapat 100. Berarti atas dapat 3. Sama Bu Lina tolong ditanyakan apakah jika member di bawahnya duluan KYC tahap 2, apply-nya terlambat, apakah dapat apa gimana? Oke, ini saya tanya ya。这个他就有问题啊，就是说，比如说他下面的已经少年了，他上面还比较慢做到，是不是上面有的拿得到吗？好，来，这个是很好的问题哦。基本上所有印尼团队跟我们 TT 交易所的所有的推广运营者，他们只要在我们第一次的 APP 上面完成30个推荐者，这个制度是延续到高级 KYC， 没有烧伤的问题。这个公司已经宣布了。不是，他的问题是说，现在我们25号要少年才是正式的 KYC 嘛，对吧？对。然后他是说，我们如果慢一步做，然后上面下面可以拿到，超越我了，它比较快，可以拿到。可以拿到。OK。对，因为已经在第一阶段的时候，他们就完成了这些东西，所以莉亚，我跟你讲，我们在讲的东西，有时候你要过滤一下，你听得懂意思吗？过滤一下再去跟他们讲。基本上就是团队领导者，我们今天的会议就是要鼓励他们做的东西，我们都有看到。那他们最大要做的事情，就是把他的团队都要记得赶快去完成 KYC。那在交易所里面，任何的 KYC 时间都已经不影响了，不管是谁晚到早到，通通都会拿到币。所以他们的动作是要去鼓励大家赶快去完成。你直接跟他们说，如果印尼的市场假设现在只有500万的 KYC 完成人数会进来，那可能还有100万人没有注册，还有600万人的名额。大家要做的是把市场看好，赶快去推广，不用担心领不到币，应该是要担心我们能拿到多少币。Oke. So untuk sekarang dia bilang ini yang tahap pertama kita udah buat KYC yang di pertama itu sudah aman. Jadi untuk tahap kedua untuk scan muka walaupun kita lebih lambat dari bawah downline kita tetap bisa dapat setelah kita udah real KYC. So untuk sekarang suruh kalian cepat build komunitas kamu untuk pergi KYC dulu. Sekarang KYC yang paling penting. So bangunlah komunitas kamu secepatnya untuk di tahap pertama ini. Tahap kedua, walaupun kamu lambat, dia scan muka di bawah kamu tetap bisa dapat walaupun kamu lebih lambat. Oke? Oke, paham. Izin tanya, Polina. Boleh bertanya sebentar Pak, saya bertanya sebentar aja. Ya. Saya memastikan yang tadi, nanti takut nanti banyak yang bertanya. Jadi kalau seandainya tidak tercapai standar perusahaan sampai tanggal 8 besok untuk nominal yang berapa 2 miliar ya? 10 juta member. Itu kan 10 juta kan berlanjut sampai setelah tanggal 8 nanti berlanjut tuh. Ya, apakah yang apa ini bisa menjual nanti tanggal 8 atau tidak atau lanjut dengan program berikutnya? Program KYC dan scan muka dua-duanya langsung buat langsung dapat.
tapi mungkin Tapi dapatnya tanggal 8 udah bisa menjual. Yang udah Bisa. dapat koin udah bisa menjual. setelah listing koinnya udah bisa jual. Berarti tanggal 8 tetap bisa jual ya meskipun Ya, kalau udah berlanjut jadi ke mana. token, sekarang kan di FPP masih jadi koin. Nanti setelah tanggal 8 udah ada listing, udah jadi token. Udah jadi token, udah bisa jual. Dan itu yang realnya yang kita dapat itu bisa jual. Dan Bisa setelah jual, ya. tanggal 8, langsung KYC, langsung scan bukan, langsung dapat. Tapi bukan 100 lagi. Mungkin setengah, 50, 30, itu belum tahu. Betul. Oke, Nanti izin takutnya tanya. nggak dapat kan. Sudah bisa dipahami ya. Saya izin tanya. Oke, sedikit pertanyaan boleh? Boleh. Bu Saya Lina, coba ditanyakan sama mereka, apakah wallet nanti itu secara frasa sandi untuk keamanannya atau memang seperti wallet saat ini hanya password saja untuk verifikasi ke email? Bagaimana itu? Verification password sama Contoh seperti saat seperti P Network, mereka itu setelah pendaftarannya di wallet P biasa, mereka melakukan P browser itu secara KYC wajah dan juga frasa sandi. Mereka kan memberikan ada 24 kata frasa sandi begitu. Apakah kita ini sama juga seperti itu, memegang frasa sandi atau bagaimana? Oke, saya tanya ya。这个他的问题就是说，我们只是用了这个安全性的，只是扫脸跟用的那个是 password， 反正是密码啊。我们现在目前可以做的就是这个，还是以后会有一个12个词、25个词的这种比较安全的钱包的地址的，听到吗？听不太懂，对你再说一次。比如说，我们有一个钱包，通常是有12个词、25个词的，对不对？现在我们在交易所只是用了扫脸，可能用了那个密码而已嘛，对吗？对。说以后我们会不会有这个12个词还是25个词的？现在就有助记词啊。现在有啊。现在有啊。有啊，就是只是他们还没有登记，他们还没有登录进去，他们还没看到啊。有，我们里面会有钱包的助记词，我们 Web3 的钱包里面有助记词，扫脸，然后跟图片那个圆形密码，还有密码，它可以自己选择。可以选的啦。对对对，可以选。Untuk sekarang untuk wallet kita dia ada itu refresh sama password dan scan muka itu bisa kita pilih di kantin ya. Halo? Ya, oke. Lanjut. Oke, izin tanya Bu Lina. Ya. Izin tanya ya Bu Lina. Sorry teman-teman, yang biar bertanya biar teratur, tolong raise hand. Jadi kita bisa urutan ya, karena yang ada tadi ada yang sudah raise hand, belum gue kesempatan tanya. Jadi Iya, teman-teman bertanya bisa sudah raise hand dulu. Belum jabat urutan mulai tadi. Silakan. Di raise hand dulu boleh. Ini kita bisa mulai pertanyaan dari Dev Channel. Oke, saya raise hand ya. Ya, raise hand dulu ya. Dev Channel silakan. Siap, terima kasih. Yang pertama ini ada pertanyaan gini. Ini walaupun sudah beredar informasi di grup-grup bahwa nanti itu tidak ada istilah rebutan. Cuman ini kan di Zoom meeting yang disiarkan di YouTube itu salah satunya itu ada. Yang pertama itu gini. Apakah nanti kalau ada referral kita yang nakal, yang melakukan akun potong bahasanya tadi itu, apakah ngefek ke uplink-nya? Padahal secara teori sudah beredar di grup itu memang nanti itu ibaratnya yang dihitung adalah semua member yang sudah KYC tahap kedua. Berarti sebenarnya sudah dipatahkan. Cuman ini mempertegas saja di sini apakah itu terjadi kalau domain kita nakal, apakah ngefek ke uplink kita. Padahal uplink ini kan menyebarnya lewat sosmed. Itu yang pertama. Kalau itu terjadi ya menurut saya kurang bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti itu pada saat verifikasi ini tanggal 25, aplikasinya itu apakah sama dengan yang kita sekarang atau beda? Kalau beda nanti berarti sistemnya itu pada saat daftar itu sesuai sama nomor handphone atau email kita yang daftar sekarang atau gimana? Itu mohon penjelasannya. Terima kasih.
Yang pertama maksudnya member kita yang nakal itu gimana ya? Saya nggak ngerti. Misalnya kita kan sebar link ini lewat sosmed, ya, link kita kan dipakai orang yang nakal memang tanda kutip, dia melakukan verifikasi palsu misalnya, dia pakai mungkin foto panci atau apa gitu, sehingga kan kita kan nggak tahu kita member mana yang nakal kan, kita hanya sebar link pada Facebook atau apa gitu. Kalau dia nakal kan harusnya tidak ngefek ke upline ke kitanya karena kan dia kan melakukan sendiri, itu mungkin ke situ aja. OK， saya tanya dulu ya。OK， 第一个问题，他问的就是说，他是把他的链接发在很多媒体啊，很多这些线上的人家去注册的。然后问题是说，如果他们没有 KYC， 对他有没有影响？第二呢，他是说是什么问题？Yang kedua apa ya? Yang kedua apa ya? Yang kedua nanti proses verifikasinya ini aplikasinya sama apa tidak? Apa tetap di aplikasi? OK。第二个就是它的我们的系统要注册的还是要 KYC 的，跟原来的是有没有一样？要少年的还是有要改成电话还是邮箱的？有没有改？这两个问题。好，来我先回答。第一个问题，他如果只是发连接码去给别人的，那这些人他们并不知道前面的 APP 只是第一次的初级 KYC， 如果没有在我们的交易所完成 KYC， 当然有影响。你跟他们说没有在交易所完成 KYC， 怎么会有得到币呢？好，这是第一个问题。好，第二个问题，他刚说什么？你再说一次，我有点忘了。就是现在他们已经在这边做的在少年的过后，是不是有改革？好，有多了一个新的，一定要做哦。这个你帮我们一定要讲到他们大家知道。第二个新增的东西，就是因为现在他们大家看到这3700万的数字，所以我们交易所为了要杜绝这些人用假的账号进来刷币，所以我们的交易所只会多了一个步骤，就是他要上传他的身份证，对不对？或者是用手机、用邮箱，这个都没有关系。可是他还要多做一个动作，有改吗？没有，会多一个动作而已，没有改。他们要本人手持一张白纸，到时候要写上他是什么国家，然后包括他的交易所的 ID， 要证明他是本人，就多了这个动作，其他都没有多。Oke, untuk pertanyaan pertama, kalau member kamu yang dapat link dari sosial media atau yang mana, dia tidak meng-KYC, pasti pengaruh sama upline. Karena dia kalau tidak KYC atau tidak real, maka Anda tidak akan dapat pekerjaan. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini akan ada updatean untuk KYC-nya. Mungkin Anda harus memegang satu kertas untuk menulis nomor handphone atau tanda bahwa ini real akun Anda, difoto dan diupload ke sistem. Itu baru akan jadi real kamu punya KYC. Cuma tambahan itu aja, tidak ada penambahan pertukaran handphone atau email, tidak ada. Oke? Oh, berarti mohon maaf, berarti yang nomor 1 itu ngefeknya kan cuman ke 3 poin yang kita tidak dapat kan, bukan ngefek ke akun kita dianggap yang tidak benar kan? Iya, benar. Oke. Ngefeknya tidak ada referral dari dia saja. Siap, terima kasih. Oke. Bu, mau tanya lagi. Wait, itu jawaban. Ini misal nggak perlu urutan deh. Ya apa ya? Nggak perlu urutan dah. Tolong yang mau tanya bisa raise hand dan menunggu giliran. Sambil menunggu giliran tolong di mute. Sekarang pertanyaan kedua urutannya adalah Wonder Woman PKU. Silakan bertanya. Oke, selamat sore, Bos. Saya dari area Pekanbaru. Yang ingin saya tanyakan ya, ketika nanti teman-teman verifikasi wajah, ini kan banyak kesulitan mendownload aplikasi ya. Nah, apakah kita bisa dalam satu HP itu verifikasi wajah?
dengan melakukan login logout-nya gitu loh. Apakah bisa dengan HP kita? Padahal orangnya memang benar-benar orangnya pemegang KTP. Ini untuk sementara waktu HP mereka bisa mendownload aplikasi gitu. Itu pertanyaannya. Jadi yang download aplikasi bermasalah ya? Iya. Jadi kebanyakan kan teman-teman nih susah mendownload aplikasi, sementara dia sudah verifikasi KTP, tapi karena kita ada upgrade, terus download lagi aplikasi, dalam itu ada kesulitan ya kan. Nah, ketika nanti kita verifikasi wajah, apakah bisa menggunakan handphone kita dengan login dengan member dia ya kan, akun Bisa, dia. bisa. Terus Ini Ibu bisa log out dulu, baru log out dia punya akun lagi kan? Oh, itu tidak masalah? tidak masalah。 siap。 哦，他这个问题就我问你啊，他就说，比如说他的朋友现在因为要下载这个问题他们有很多人有这个下载的问题，说现在是，比如说是我的可以下载，他的不能下载，他就是在我这边出去了，在第二个账号又进来，再去 KYC 扫脸，这个是可以的吗？你的意思是说，他本来他找的人因为下载的问题没有下载成功，但是后面他跑去交易所下载成功了吗？是这个意思吗？不是，他的下载不成功，他就可以用我的可以出去，再另外第二个号进来，他的号进来，再 KYC 第二个人，这个是可以的吗？哦，不可以，不可以，因为他 KYC 一个证件只能用一个账户。对，一个账户我们可以 log out 的 log out 就是我们可以出去，在第二个账号第二个手机还是第二个邮箱的吗？哦，你的意思是说同一个人，他可不可以用两个电话？用一个电话，然后两个人KYC 在这个电话，因为他可以出去了，再进来另外第二个户头才能 KYC。不行，因为正常来讲，应该是你一个证件，你一个手持白纸写上你的 ID， 就是配一个邮箱一个电话。对，是这样子哦。你包含别的交易所，我们注册别的交易所也是这样哦。Di sini dia jawabnya tidak boleh ya Bu. Untuk setiap orang itu harus punya satu handphone dan satu ID, itu cuma satu handphone yang bisa KYC untuk satu exchanger. Itu nanti di saat KYC wajah. Sementara kemarin ini kan ada yang numpang-numpang juga nih ke handphone kita untuk KYC KTP. Berarti kalau KYC KTP boleh kemarin itu, untuk kedepannya untuk wajah tidak boleh gitu. Karena kita takut bermasalah ke depannya. Katanya setiap orang harus downloadnya satu apps itu satu orang satu KYC. Satu handphone. Untuk mendaftar boleh, atau untuk mendaftarkan saja pakai satu HP? Ya, untuk mendaftarkan aja gitu. Kadang ya itulah kendalanya kemarin ini kan. Untuk mendaftar boleh. Sekarang kan boleh kan? Untuk mendaftar sekarang kan bisa kan? Ya, untuk mendaftarkan di HP kita boleh. Untuk KYC KTP kemarin mengupload KTP boleh. Tapi untuk KYC wajah tidak boleh begitu. 我就把才当讲OK， 现在他问的就是他的朋友就是用他的电话来注册，每个户口都是在他的电话的，这是可以的，包括他算成 KYC 都可以。比如说我已经做了第一个人，我就出去再做第二个人，再做第三个人，就是同一个电话的。然后现在 KYC 是否可以也是这样子，可以去 KYC 第一个、第二个、第三个的，用同一个电话？不行，在 APP 的时候可以，在交易所的商店是不行的。对，因为他现在他们的注册的是每一个人，就是包括我自己注册，我也是注册几个，就是用这个账号，用这个 APP 来注册的嘛，所以我直接出去在
KYC 第2个再 KYC 第3个是可以的，现在注册是可以的。没有，因为我们是这样子，我们的交易所就好像币安或 OE， 你只能用一次的邮件或者是电话码来去注册。对，全部都是一致的。他的意思是不同人、不同的 email 的。我的问题你明白吗？就是说，第一个是我注册，第2个是我妹妹注册，就是同一个电话。同一个电话码用3个账号啊？对，现在可以哦，现在我们注册都可以的。他意思是说，接下来25号要 KYC 是可以还是不可以？因为我们是只有一个账号、一个电话码或者是一个邮件，不能用上3次的。所以这边如果说有遇到这样子的问题，我们这边你电话是可以 log out 的，你懂吗？你 log out 再进去第2个邮箱、第3个邮箱是可以的，你明白吗？你可能你一个。我懂你意思啊 ，OK， 就是说你一个 APP 里面，你用3个不同的账号是吧？对，3个人3个账号这样子。一样吗？不一样，人也不一样。可以，就好像我3个人，我用一个交易所一部电话，可以，这个没问题的。好像我必然我也是。他 scan 脸的是可以用一个电话吗？他 scan 脸或者是密码的，这可以的，是可以的。他用同一个电话是不可以的，琳娜。他要切出来，就是你意思是说开副程序嘛，这样还得去走，就是因为它后来是一个 KYC 一个电话号码，这2个都是唯一的。对，没有，他的意思是，我知道他的意思，他是说可能我们在一个应用里面用3个不同的账号，这个你就要推出再登录咯，这样的意思。对，6个，在台上试他好，来继续。就可以我跟他讲untuk jawaban ini dia bilang mungkin 3 orang yang berbeda, 3 email yang berbeda atau 3 handphone yang berbeda bisa, itu bisa ya Bu. Jadi tapi diusahakan setiap orang itu 1 handphone, 1 KYC, 1 data sendiri, jangan digabungkan ke orang lainnya. Saya menyela sedikit, menyela sedikit Bu Lina. Ya, karena setiap member itu, ya kan, biasa ada juga yang HP-nya tidak support, gitu loh. Nah itu yang jadi masalah. Nah kan kadang itu kan menumpang ke leadernya, ke upline-nya. Bagaimana? Ya, tapi karena ini exchanger adalah aset kita, jadi dia sebenarnya menyarankan kita setiap orang punya HP sendiri, punya ID sendiri, punya pribadinya sendiri ya, jadi harus sendiri, jangan di login di akun orang lain, itu agak berbahaya. Oke, clear. Oke. Clear lah Bu. Masing lah kalau begitu. Iya betul. 那我跟他说了，就是尽量是每个人的个人自己的电话、自己的资产自己不要在别人的手机里下载，还是进去比较安全，对不对？听到吗 ？Hello。喂，志玲。来，你说。Ada pertanyaan lagi? Saya bisa bertanya. Oke, yang Wonder Woman bisa press down, lalu selanjutnya Mr. Rich 99. Mr. Rich 99. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya Jerry dari Jayapura, Papua. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi saya sudah tanyakan di chat itu, apabila downline saya kemudian dia tidak KYC, terus downline-nya dia KYC semua, apakah bisa di bypass ke saya yang 3%-nya atau 3 ke 1?
Bentar, yang kedua ada di sini. Ada di chat, saya lupa. 第一个问题，他说的是说，他第一代没有 KYC， 第二代、第三代有 KYC， 会不会急插到他上面给到他？有在听吗？有人在吗 ？Leon？ 在的，在听。都有在听。第一个问题就是问如果有第二代、第三代没有做 KYC， 第四代、第五代最下面的他们 KYC 了，这些急插会不会到他上面？不影响，他都会拿到。Itu tidak pengaruh Pak, semua Bapak akan dapat yang paling bawah juga yang KYC. Yang kedua, ketiga tidak KYC, yang kelima, keempat Bapak akan dapat juga, tidak pengaruh. Ya. Tidak pengaruh. Terus yang kedua ini, untuk yang tadi setelah 8 Mei masih kurang kan ada ini lagi, ada rekrut lagi. Ya. Yang 50%, 50 CTC lah. Nah, program yang sekarang ini istilahnya untuk kita dapatkan 3 CTC-nya masih tetap atau tidak? 8号以后过后嘞，就是会拿到50个 CTC 新注册，然后3个的有没有改变？去介绍的3例的有改变吗？没有改变。3个的没有改变，就是100个可能给50个，对不对？没有，也没有很多改变，到时候看通知呗。现在我们有跟他讲8号过后可能会改50还是30吗？这个先不用讲，这个可以的，没问题的。就是这个问题。对，没有改变，现在是没有说有很大的这样的一个改变。马上。Untuk sekarang mungkin kemungkinan tidak begitu banyak perubahan. So kita akan lihat nanti jumlah kuantiti yang setelah terdaftar. Oke. Ya, untuk 3 itu mungkin tidak berubah. Oke, Pak Rich, ada pertanyaan lagi, Mr. Rich? Kalau tidak, masih. Oke, bisa rest down. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Ibu Alina Batam. Ya, ini saya mau tanya satu lagi. Bisakah nanti nomor HP kita diganti? Gitu? Yang pertama, bisakah nomor HP kita itu diganti yang username kita itu kan? Nah, yang kedua, misalnya ini nomor HP kita ini kan tetap aktif untuk biasa SMS. Tapi untuk di WA, terkadang kita ada kena spam. Jadi ada beberapa waktu dia tidak aktif. Itu bagaimana ya, Bu? Maksudnya WA tidak aktif? Ya, tapi nggak selamanya. Dia itu kena spam itu kadang ada waktunya, Bu. Ada 2 hari nanti dia aktif ini. Karena kan kita suka ngirim link ke mitra-mitra, jadi terkadang kita kena spam gitu. Dan ini banyak leader-leader yang mengalami hal ini, bukan cuma saya gitu. Apakah nomor ibu bisa ganti handphone gitu ya? Bisa kita ganti nggak nomor HP-nya yang nanti kita tidak akan untuk ngirim link-link lagi ke nomor itu gitu, dengan nomor itu gitu. Kirim link OTP-nya ya? Iya Bu, kalau kita terlalu sering ngirim OTP atau kita terlalu banyak masukkan orang ke dalam grup gitu, kita kadang kena spam dan itu di WA kita itu nonaktif sementara. 问的这个问题就是说，如果他以后这个电话没有用了，还是很多的这些信息进来的没有收到这个 OTP 的时候，他可以换这个电话号码吗？可以，可是他要在交易所里面，在交易所的认证，他要提供他的资料去改电话号码。Iya, oke. Handphonenya bisa ganti nomor handphone yang baru, tapi di exchange itu kamu perlu untuk memverifikasi data-data ibu dan ganti handphone baru, bisa. Ya nanti setelah KYC kedua selesai ya Bu ya? Iya, jadi bisa. seperti kita menggunakan toko kripto atau apa, kita juga kan bisa mengganti nomor HP di situ. Ya,
bisa, tapi data Ibu harus semua benar baru dikasih ganti ya. Iya, sama lah seperti exchange biasanya kan. Iya, betul. Oke. Ya, makasih Bu. Oke, makasih. Ada lagi? Oke, selanjutnya Nelson Hardani. Oke, baik. Selamat sore. Yang saya mau tanyakan, untuk yang sudah terlanjur KYC dengan foto asal, ini apakah bisa diperbaiki di tanggal 25 itu? Berikutnya adalah, ini kendalanya orang banyak belum bergabung itu khawatir karena informasi tentang kantin ini kan masih sangat minim ya. Kami cari juga belum ketemu website perusahaan maupun artikel-artikel tentang perusahaan juga sangat minim. Nah, ini apakah memang belum ada websitenya ataukah kami aja yang belum tahu? Seperti itu. Terima kasih. 他的问题就是说，到目前他们在问怎么在website 里面在website 里面找不到你公司的资料。好，我听得懂。你的意思是说，为什么他们现在还没有办法在 Apple 跟谷歌的商店找到我们的资料，是不是？对，就公司的资料没有找到。好，来。很多还是只有他们不懂，还是已经有人懂了？好，来，我跟你解释哈。来，你要这么说，现在公司的交易所的我们正式的 APP 已经在苹果商店、在谷歌商店已经上架，可是正式开放的时间是4月25号，是4月25号。那大家现在看到的只是公司出来以后是先给美国用户，因为我们在测试，他们其实是可以看到测试的。那基本上他们在4月25号的时候，他在苹果商店、在谷歌商店，通通都可以上网，都可以直接上线，可以查得到。这个问题你先回他们。有听到吗？喂，莉亚。Hello。莉亚，有听到吗？哦，丽娜。Maybe he's run out the signal or battery, maybe something, yeah. Leon, can you back up, Leon? And also all the Galaxy leader can show the face because they want to see how is our Galaxy leader's face. And maybe can show. They never see. Leon. Okay, I'm here. 那个你这边用简单的方式来去讲解多一次，然后我去做翻译。好，我跟你讲，你第一个问题，我们把握会议的时间。你看他说，我们今天是代表银河社区欢迎并且我们会定下每周跟印尼团队固定会议的时间。那我们做这个事情就是要鼓励大家的辛苦我们都有看到。那你要提醒他们，身为团队领导长，第一个要做的就是他要去积极的联络好他们所有的注册用户，记得在4月25号完成 KYC， 这个是最重要的事情，因为这个取决于每一个团队长你得到真实的币是有多少。第二个，帮我跟他们道歉之前因为我们在推广印尼市场的时候，因为有谷歌下架的问题，可是现在4月25号我们都已经正式在苹果商城、在谷歌商城通通都会上架。他们在当天只要是确保去注册完成高期 KYC， 那他们在推广上面也会得到更大的价值，那他们的币也会越多。第三点，他们最担心的如果超过1000万呢，还是说5月8号有在注册，基本上你这样子跟他们回应，如果我们每一个团队都在4月25号落实每一个人最快的速度去 KYC， 那么印尼团队他们会很大，在当天就看到他们自己发展的成绩也会看到他们的人数，这个才是最重要的。我们开这个会的用意是要提醒他们，身为团队长的责任是要去辅导好每一个人，在4月25号的时候最快完成 KYC， 并且他们会在商店上看到我们所有的 APP， 那他们的所有的质疑跟不相信的程度会降越低。那印尼团队我们就期待他们会比现在的数字越漂亮，然后祝福他们每一个人的币也得到越多。
Okey. Tadi yang itu Pak yang tanya barang. Okey, sebab kita kenapa kita biar itu website tak ada? Sebab kita biar management semua yang kepada itu team orang China. Orang China dia biar style dia tak sama kita biar dia orang biar website sebab yang untuk yang kepada TikToker, Twitter dia ingat yang ini macam tu. Itu sebab itu pasal kita biar company semua biar barang dia upload kepada mana? Kepada kita biar itu Twitter atau Telegram. Okey, lepas tu tadi kita biar Pak Nick kata, okey, yang kita biar itu cryptocurrency sudah nak upload yang kepada bulan 4 hari 25. Lepas tu kita mesti nak pergi buat KYC. Panggil kita biar team semua orang kasih buat KYC. Lepas sampai bulan 5 hari 8, kita biar sini untuk Indonesia biar semua biar leader boleh nampak. Dia biar coin, biar harga yang berapa, lepas tu dia boleh tukar berapa. Lepas tu yang kita meeting hari ini, minggu-minggu kita akan buat satu meeting kepada Indonesia biar big leader. Yang kepada kamu orang lah. Lepas tu yang kepada itu Google biar problem. Itu sebab yang dulu kita biar itu management tak ada buat bagus. Tak ada cakap yang bagus. Lepas tu kita sudah yang kasih buang sudah. Yang pada bulan 4 25 kita boleh nampak kita biar Apple Store dan Google boleh kita boleh nampak kita biar cryptocurrency exchange dia itu app. Yang kita sekarang guna biar itu app dia yang app saja. Dia bukan cryptocurrency exchange. Sampai bulan 4 25 kita pergi buat KYC sudah, kita mesti nak pergi guna kita biar wallet. Itu kita biar itu address. Lepas tu kita sudah buat itu KYC, kita biar semua biar reward yang untuk pergi kita biar itu TT exchange biar wallet. Itu masa. Lepas tu yang sampai bulan 5 hari 8 Pak Tek pun cakap kita tak payah risau, itu member dia lebih 10 million. Ini kita tak payah risau sebab kita biar real data dia tak ada sampai. Tapi ini kamu tak payah pergi kepada kamu biar tim lah. Nanti dia orang pun fikir banyak sebab yang ada orang dia pun tak tahu itu cryptocurrency dia barang. Sebab ini airdrop dia barang mesti ada yang banyak dia itu yang Fed account. Dia orang ingat kalau dia orang pergi buka itu Fed account dia boleh dapat free coin. Tak. Kita mesti nak buat 2 kali biar KYC. Itu sebab kenapa kita nak buat itu face scan biar KYC. Sampai bulan 5 hari 8 itu coin kalau nak tepat mesti nak buat itu KYC yang second. Okey. So yang itu saja. Nah, kalau ada yang lagi any problem nak tanya, any question nak tanya, kita boleh sampai minggu depan. Kita boleh lagi continue. Minggu-minggu kita pun ada satu meeting kepada Indonesian Beauty, kepada Mr. Ronald. Ya, okay. Sekarang kita lanjutkan dulu, masih ada 3 pertanyaan. Oke, Pak Kadar tadi sudah? Sorry, tadi saya lopet ya. Boleh saya tanya ya? Oke, ini Pak Kadar, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Yang saya tanyakan mungkin teman-teman tadi soal bonus koin-koin semua. Nah, yang saya tanyakan untuk ke Tentin Exchanger, akun kita sekarang itu nanti terintegrasi langsung, apa kita masih perlu sign up lagi di Tentin Exchanger? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah nanti itu ada wallet di luar Exchanger untuk CTC atau hanya yang ada di Tentin Exchanger? Terima kasih. Lina，帮我翻译一下。第一，他说前面都是问了那个 CPC 的问题，现在他问的是 CPC， 我们的交易所以后会有没有更新的第二个交易所，还是第二个问题就是我们还有另外一个外面有一个钱包，还是钱包已经在这个交易所里面了？2个问题。OK， 第一点就是我们会不会更新交易所？这个肯定，因为我们就是有了这些流量，有了这些数据。听到吗？有听到。Hello。有。可以有听到 ，Lina 有听到吗？有。他是说我们后来会不会另外再下载另外一个更新的交易所？第二就是
会不会有外面的另外一个钱包的地址，还是直接在交易所里面了那个钱包地址？好，我来回答。以后就是只有这个交易所，然后交易所里面会有 Web3 的钱包，都不需要再下载别的东西了。听我讲，那个有点不太一样，因为我刚好在公司，然后那个谁有跟我讲，那个公司的技术有跟我讲，就是我们呢上线之后呢，现在是个小 APP 嘛，我们上线之后是一个完整的交易所。我们之所以上在美国呢，是因为美国这个科罗拉多州它是支持交易所法案的，所以我们是在美国是拿了合规牌照的，这样就可以正常的去使用。然后后边呢，我们会啥呢？后边我们会怎么样呢？后边我们会有一个新的钱包，钱包里边呢会有公链，就其实是目前定的方案，凯哥是2个 APP 啊，一个 APP 是什么呢？一个 APP 是交易所 exchange。One app store is exchange. Other one is wallet. Wallet we have blockchain. Yeah. 就是另一个是钱包，钱包里边有公链，公链呢主要的代币就是 CTC， 但是我们代币呢只有这一个，就是 CTC。我表述的清楚吗，丽娜？就 CTC 未来一定是通缩的，不断的在去做，所有都围绕 CTC 来去打。那 CTC 你就可以理解为什么呢 ？CTC 你就可以理解为这个BNB 啊 ，BNB 刚开始上架的时候可能也很价格也不高，也是5毛钱，但今天涨到了多少钱？涨到600多美金，对吧？所以说它是将来是CTC 我发到里边等于BNB 啊，就是整个是一样的作用和这样的一个内容。Oke, so untuk sekarang kita punya exchanger mungkin cuma sebagai aplikasi yang kecil. Selanjutnya dia ada satu aplikasi yang besar yang kita udah minta license di Amerika. So ini nanti exchanger kita akan semakin besar. Yang kedua, wallet kita itu yang kita dapat itu juga di dalam, dan itu yang kita dapat ada CTC di dalamnya, kita menjadi gas fee yang akan dibuat di public chain-nya CTC. So untuk sekarang mungkin CTC kita nilainya juga dari harga yang rendah bisa mencapai kayak seperti BNB, sampai sekarang bisa mencapai $600 dengan harga BNB sekarang. Oke? So kegunaan CTC mungkin di public chain-nya selanjutnya untuk jadi gas fee. Oke, makasih. Cuman yang saya mau tanya itu nanti di exchange Tentin Exchanger akun yang sekarang langsung terintegrasi atau kita masih perlu set up lagi di Tentin Exchanger? Oh, tidak perlu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat. Selanjutnya dari Telson Hardani, silakan bertanya. Iya, pertanyaan saya tadi belum dijawab, sudah ada gangguan tadi, host. Oh, yang mana? Coba sekali lagi. Iya, ini yang sudah terlanjur KYC-nya ini dengan foto-foto asal, bukan yang sebenarnya. Apakah nanti tanggal 25 masih bisa diperbaiki? Terus bisa? Maksudnya udah di foto KTP, tapi tanggal 25 selanjutnya di scan wajah saja dengan foto pakai kertas dan membuktikan ini adalah dirinya sendiri, itu real account dia. Bukan, maksud saya yang fotonya itu foto asal, karena ini kan nggak seperti aplikasi lain ya. Aplikasi lain salah posisi saja kan ditolak pasti. Ini kan dikasih foto buku, foto apapun itu kan pasti sukses kalau di Tantin ini. Nah, banyak kasus itu kan orang karena masih takut, karena belum trust dengan Tantin ini, akhirnya sementara menggunakan foto-foto asal, misal foto halaman rumah, foto kucing. Nah, gitu ya. Apakah itu masih bisa ikut atau sudah? 是说他们现在 bisa rubah gitu ya, bisa di-update lagi ya? Iya, bisa atau tidak? Lia, 你刚刚断麦，你要再重说一次。 Maksudnya nanti bisa di-update lagi dengan yang aslinya ya? Iya.
OK， 他的问的问题啊，就是他们现在目前做的 KYC， 所有的 KYC 的那个照片，在他们的 ID 的里面啊，它就有些是乱拍照的，比如说不是他们的他们的 passport 他们的 ID 啊，他们是乱拍照也是可以形成一个 KYC 的数据了。说目前以后25号过后，他们是不是可以更新他们自己的护照啊，还是他们的 ID？ 可以，你要回答说，他25号他下载的就是一个很完整，在全球上市的交易所。那当然是需要提供他个人的证件，然后一定要落实完成 KYC。那刚刚他们之前也有提到说，如果要变更电话号码有的没有的，在这个时候一定要去自己去把那个交易所里面，它一定都会有里面的教学，这些问題可以在交易所下载的时候可以完全解决。OK. So untuk ini nanti setelah tanggal 25 itu nanti akan seperti exchanger yang lain juga akan harus diupdate dengan real ID, real pasport atau KTP yang asli, baru di scan, buka, kalau sudah betul baru di approve untuk jadi real KYC-nya. Untuk handphone juga bisa berubah, untuk email juga bisa dirubah di dalamnya. 那个莉亚，你跟印尼的领导们说，刚好我们因为现在我们的 CEO 正在新加坡，也在等一下会上线跟大家聊一下。So untuk sekarang kita punya CEO ada di Singapura. So nanti CEO kita akan masuk untuk menyapa kita ya, memberi salam kepada kita semua ya, CEO di Singapura kita. Oke, berarti intinya masih ada kesempatan ya untuk yang pakai fotonya tidak benar kemarin di tanggal 25 ya. Ya, bisa ubah, ya bisa dirubah di dalam sistem nanti. Baik, satu lagi, apakah sudah punya website resmi dari Tantin ini atau Tantin grupnya? Yeah, okay, we can begin our CEO in there. Yeah, we can begin. Okay, teman-teman yang bertanya. 印尼的会议啊， teman-teman boleh bisa membuka video juga, teman-teman. 我们的 CEO 来了。Dan ini kita punya CEO akan memberi kata-kata halo kepada kita ya. Hello everybody. Kita punya CEO. 杰哥好，大家下午好。杰哥下午好。莉亚要帮我们翻译一下。我们的 CEO 来，然后 selamat menyambut kita punya CEO datang ya. Selamat sore, halo. Halo, Mister. How are you, Mister? Halo. Semangat teman-teman. Sehat selalu, Mister. Sehat selalu. Panjang umur ya, Mister. 印尼市场目前是除了中国大陆之外第2名的。 Pakai jas, Mister. Untuk market Indonesia udah jadi juara kedua selain dari 目前整个 Sorry, Mr. 杰哥，你按到静音了，今天我们的印尼团队领导呢都很兴奋，因为我们的这个 CEO 上来，所以但是呢，大家请先不要兴奋哦，我们先让我们的 CEO 先讲完话，然后呢，所有的问题先讲完了，然后我们再一一的去问，好不好？来，领导帮我翻译一下。Oke, continue. Pak CEO pakai jas, mau foto bersama nih. Teman-teman buka video ya, nanti kita ada sesi foto bersama ya. Ini jarang-jarang nih CEO bisa mampir ke grup kita nih ya, menyapa kalian semua. Suruh pakai jas dulu, Pak. Siap. Sudah datang itu. Very handsome, Pak. Handsome. Mantap. Sama seperti Super handsome. 他说 CEO 很帅，穿你的衣服了。 Thank you everybody. 你俩帮我跟他们说一下，我知道你们都很兴奋，我们的 CEO， 我们的江姐啊，我们的刘总上来的啊，但是呢，先让他说完他想说的，然后说完过后呢，你们再慢慢的去问这个问题
他在说话的时候，我们尽量不要去插嘴啊。天体，OK， 我可以开始了吗？好，天体交易所呢，在大家的共同努力下，目前已经超过82个国家同步在启动。莉亚，你翻译一下。那unmute。Untuk exchanger di kantin sekarang udah 82 negara yang register. 好，中国华语的用户最多，占全球市场的65%。Untuk China dia mencakup 65% semua dari Tiongkok. 印度尼西亚用户排名第2，占总比的8%左右。Untuk Indonesia juara kedua sudah mencapai 8%. 其他的70多个国家总共占比20%多。Untuk 70 negara yang lain, 20 ya. 20几，20多。Untuk negara 72 negara lebih itu cuma mendapatkan 2% saja. Jadi Indonesia 8% yang juara kedua. Mantap. Wow, luar biasa. 因为银河社区的在印度尼西亚市场的深深的耕耘，所以取得了在印度尼西亚这个整个国家取得了非常好的开始和开端。Untuk Galaxy di Indonesia kita yang sangat hebat, dan sekarang di Galaxy udah juara yang terbesar di Indonesia. 银河社区是目前天体交易所全球5大社区当中海外市场发展最为出色的社区，没有之一。Untuk di Galaxy, untuk perkembangan market di luar negeri, selain di China, yang paling top di luar negeri adalah Galaxy, kita punya tim. 银河社区的创始人亚当，还有泽林，还有印度尼西亚的很多的核心的领导人，在天体交易所正式成立的开始到现在，都付出了很多很多。Untuk pengembangan kita punya upline seperti Water, Eden, dan udah banyak pengembangan untuk tim kita di Indonesia. 我相信大家在过去的1个多月的努力，不会白费。Untuk kita berusaha di 1 bulan ini, dia yakin di 1 bulan ini pengorbanan kita tidak akan sia-sia. 印度尼西亚在全球是一个非常重要的国家，人口有接近4亿人口。Indonesia sekarang penduduk kita yang paling terbesar adalah 40 juta ya penduduk kita. 对，所以公司呢，集团公司对印度尼西亚市场的开发非常的重视。Dia sangat melihat baik market Indonesia yang begitu banyak penduduk, sangat dia fokuskan di Indonesia. 希望大家在5月8号正式交易所上线之前，能够更多份额的拿到更多的 CTC 的公链代币。Untuk setelah tanggal 8 Mei, harap semua orang mendapatkan CTC yang sebanyak-banyaknya. 完成 TT 交易所在印度尼西亚市场的零到第一步战略节奏的这个落地。Untuk mendapatkan exchanger yang terbesar di Indonesia, bisa terkenal di Indonesia ya. 完成这一步之后，公司会在印度尼西亚成立一个全资的子公司，来支持配合整个印度尼西亚国家 TT 交易所的发展和
再次的发展。Setelah mendapatkan begitu banyak KYC, nanti kita akan company membuat satu office exchanger di Indonesia untuk membantu tim-tim kita yang ada di Indonesia. Nanti company akan mengurus satu office yang ada di Indonesia. 集团呢，5月8号以后 ，TT Chain 和 TT Exchange 两个，一个是交易所，一个公链，会同步上线。 Setelah itu TT Exchange dan TT Public Chain Exchanger-nya dan Public Chain-nya akan diluncurkan di market. 希望我们印度尼西亚的所有的伙伴，在 TT Chain 上，是我们需要大量的开发者，还有社区的用户来使用集团的 TT Chain。 Mengharapkan semua member Indonesia menggunakan exchanger dan public chain-nya TTX yang akan diluncurkan di Indonesia. Mengharapkan semua member menggunakan exchanger dia. TT Chain TT 公链，大家可以把它理解成0到1的时候，它像亚洲版的索罗纳。TT Exchange yang kita bisa mengambil seperti TT Solana, makan coin Solana ya. 它的发展速度，它的技术的底层，会非常的快。 Dia perkembangan akan sangat cepat. 我也希望我们在群里面的核心的领导人，可以在印度尼西亚这个国家，给公司给 TT Chain 招募更多的合作伙伴，共同来发展 TT Chain 的生态。 Dia mengharapkan semua dealer Indonesia bisa berkembang untuk lebih banyak lagi dealer yang bekerja sama dan membuat partnernya lebih berkembang. 包括整个印度尼西亚的市场的核心领导人，你们都可以抱团和银河社区一起在 TT Chain 上发链发币，然后来做生态。 Dia mengharapkan semua tim-tim dealer Indonesia bisa menggunakan TT Chain, public chain dia untuk membuat token atau yang lain untuk bekerja sama dengan Galaxy Eden yang ada di sini untuk bekerja sama lebih luas lagi. TT 另外一个赛道 TT 交易所就非常的简单，它是一个中心化的交易所。 Untuk exchanger-nya adalah decentralized. 它有现货交易、合约交易。 Dia ada exchange spot, ada exchange untuk future juga. 未来这两个板块，现货占30%，合约交易占70%。 Untuk spot 30%, untuk future 70%. TT 交易所在印度尼西亚，我们也会发展很多个国家级的合约的合作伙伴。 Untuk exchanger yang TTX, dia akan bekerja sama dengan exchanger yang Greek juga. 这个板块，然后做起来，对于大家我们所有的社群而言，是一个源源不断。 Untuk ini perkembangannya akan sangat besar bagi kita punya market. 泽林，刚才来，这个如果做起来之后，大家的收益每天每个月都是稳稳当当，细水流长的。 Untuk exchanger ini kalau berkembang kita punya pendapat akan sangat stabil. 最后，希望印度尼西亚的市场，大家都能够在天体的平台当中发光发热，然后赚到更多的 CTC 的财富。 Harap semua member Indonesia mendapatkan hasil dari CTC yang sebanyak-banyaknya. 我期待着将来有机会，我本人能够去到印度尼西亚，和大家一起战斗在一起。 Saya kalau ada kesempatan untuk berkembang di Indonesia, dia akan datang ke Indonesia berkembang bersama kita. 祝贺银河社区
祝贺印度尼西亚。 Semoga Galaxy semua Indonesia punya tim berkembang sukses. Yes. Amin, amin, amin. Thank you. Thank you, 谢谢 CEO. 老板。 Thank you. Sukses teman-teman. 喂，你好。可以，你好。 Thanks 哎， you, 不好意 Mr. 思，不好意思，我是哪地，在吉拉扎，请问了一下，听得到吗？听得到，听得到，请讲。哦，好的好的，我请问了一下，那个能不能给予记现在用平台？第二，还是有 APP 新的展示交换器呢？ I don't know what did you say? 听不太懂。 Oke, it's okay. Mr. Angel Cilacap bisa kalau bertanya bisa menunggu giliran untuk raise hand. Sekarang Angel mau datang ke office atau dia punya